Pak, kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung. Kalau tadi kita bersama rakan-rakan kita dengan pengisian telah menimbulkan dan segmen seterusnya iaitu Muzium Kewarisanku. Tajuk yang kita bawakan pada hari ini pendekatan pameran untuk muzium. Jadi bagaimanakah yang akan diperjelaskan semasa gelombang kedua ni COVID-19? Mungkin ada cara ya untuk kita menyaksikan pameran yang ada di muzium ataupun apakah sebenarnya yang akan diperjelaskan selepas ini nanti. Baik, kita bersama dengan narasumber kita yang akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai pendekatan pameran untuk muzium bersama narasumber kita iaitu Yang Mulia Awang Haji Muhammad Hanif Haji Norawi bersama kita secara virtual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Baik, alhamdulillah. Apa khabar untuk hari ini, Haji Muhammad? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Baik, bila kita bercakap mengenai reka bentuk pameran, apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pameran itu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Reka bentuk pameran adalah sebuah proses dalam mengembangkan satu kajian atau objek yang dikaji sehingga menjadi sebuah pameran. Reka bentuk pameran bermula daripada draft konsep hingga konsep tersebut menjadi 3 dimensi yang dapat dilihat dan disentuh secara fizikal. Ini adalah proses yang menggunakan penyelesaian inovatif, kreatif, praktikal untuk mengolah suasana pameran yang mudah difahami semua peringkat masyarakat. Reka bentuk pameran adalah proses kolaboratif yang menggunakan disiplin seni bina, reka bentuk grafik, media digital, pencahayaan, reka bentuk dalaman, untuk mengenal dan memperbaiki pengalaman penonton supaya mereka faham tentang apa yang ingin disampaikan dalam pameran yang dicipta. Sepanjang proses perancangan dan reka bentuk, kerjasama rapat dengan penyelidik dan pengkaji adalah penting untuk mengetahui latar belakang objek yang akan dipamerkan. Daripada itu, reka bentuk pameran diolah mengikut kesesuaian bahan kajian yang dibuat. Reka bentuk pameran juga penting untuk mengekspresi suasana kejadian asal-usul bahan yang ingin dipamerkan. Ya. Okey, itu yang dapat disaksikan ya. Dan juga di sini Tuan, ada berapa sebenarnya reka bentuk pameran yang digunakan pakai oleh Jabatan Muzium? Reka bentuk pameran adalah berlainan berdasarkan kepada tema dan kegunaan pameran tersebut diadakan. Sebenarnya ada banyak jenis pameran yang ada di luar sana, tetapi di Jabatan Muzium-Muzium, pameran hanya fokus kepada 4 jenis. Pameran pertama adalah pameran kekal. Reka bentuknya adalah bersifat kekal. Pameran ini tidak akan diubah suai dalam jangka masa yang pendek. Pengubahsuaian reka bentuk hanya akan dilakukan apabila setelah pameran itu sudah tidak sesuai lagi mengikut keadaan masa. Reka bentuknya diciptakan kekal di dalam galeri khas. Yang kedua adalah pameran sementara. Reka bentuk pameran ini adalah bersifat yang terhad. Ia diselenggarakan dalam masa yang terhad dan masa pameran juga dihadkan mengikut pentingnya pameran serta minat pelawat. Reka bentuknya mudah untuk diubah sesuai mengikut keadaan tempat. Yang ketiga adalah pameran bergerak ataupun pameran gabungan. Pameran ini diungkayahkan khas untuk dipindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pameran ini memberi kesempatan kepada orang ramai yang tidak berkesempatan berkunjung ke muzium-muzium di Brunei dan akan berpeluang menyaksikannya di tempatnya. Pameran-pameran sementara juga boleh dibuat pameran bergerak jika dikehendaki. Reka bentuk pameran ini dicipta untuk mudah diselenggarakan dan dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik Tuan, bagaimana pula dengan contoh-contoh pameran yang ada? Contoh-contoh reka bentuk pameran yang ada di Jabatan Muzium-Muzium terbahagi kepada 2.
Reka bentuk yang pertama adalah reka bentuk plan pameran. Plan pameran adalah draft pertama sebelum ia dijadikan scale model. Yang mana scale model tersebut adalah mengikut sukatan sebenar di kawasan yang dipilih untuk dijadikan pameran. Bagi yang kedua adalah reka bentuk scale model. Scale model bukannya 100% tepat, tetapi ianya sangat hampir dengan pameran yang akan dilaksanakan. Scale model diperlukan untuk memberikan panduan, plan dan rujukan. Sekiranya ada perubahan tersebut dapat dilakukan pada scale model. Ini untuk mengelakkan dari berlakunya kesalahan dan perubahan pada masa-masa akhir semasa projek tersebut dijalankan. Itu dia yang dapat kita saksikan ya, antara contoh-contoh reka bentuk pameran yang ada. Dan juga di sini, adakah penggunaan IT salah satu reka bentuk pameran dan apakah cabaran mengadakan pameran menggunakan IT ini, Tuan? Menggunakan IT adalah salah satu cara untuk mereka bentuk pameran. Pada masa ini banyak menggunakan IT komputer bagi penyimpanan fail-fail secara digital. Alat reka bentuk pameran, membuat label-label, mereka bentuk poster dan banner, video editing, sound editing dan mesin-mesin pencetak. Selain daripada itu juga kami ada menggunakan 3D printing dan lain-lain. Kenapa IT sangat penting? Kerana ianya berkait rapat dengan kerja-kerja yang dilaksanakan dalam mempercepatkan proses pekerjaan yang dirancang. Itu dia. Dan juga salah satu perubahan besar dalam reka bentuk muzium dan pameran dalam dekad terakhir adalah memberi tumpuan kepada pengalaman pengunjung dan dengan mengenal pasti keperluan mereka. Ini dapat memberikan pengalaman pengunjung yang positif. Dan seperti soalan tadi, cabaran menggunakan IT dalam reka bentuk pameran adalah pertama sekali adalah persepsi orang luar berkenaan dengan reka bentuk yang dicipta. Yang kedua, sebagai contoh, reka bentuk 3 dimensi yang dibuat tidak 100% sama dengan realiti. Yang ketiga, kapasiti pemakaian adalah sangat tinggi. Komputer mengalami masalah dan akhir sekali adalah perisian komputer yang perlu di-upgrade dari masa ke semasa. Kalau tadi Tuan, kita ni sempat menyaksikan contoh-contoh reka bentuk pameran yang ada tu, pameran ASEAN Summit. Jadi bagaimana dengan pameran sementara Jepun, Spirit of Budo itu yang mungkin dapat dijelaskan? Berkaitan dengan gambar-gambar tersebut yang melihatkan pameran sementara ASEAN Summit, ini menunjukkan ini memperlihatkan satu laluan pelawat, sukatan laluan, lokasi banner, lokasi poster-poster, lokasi bahan-bahan, label-label bahan, seberapa banyak dinding yang dapat dimuat di dalam galeri, lokasi letak caption dan sebagainya. Semua ini adalah penting dan perlu untuk diambil berat bagi keselesaan dan keselamatan pelawat-pelawat. Okey, dan seterusnya mengenai dengan pameran sementara Jepun itu? Pameran sementara Jepun ini kami menggunakan 3 dimensi, reka bentuk 3 dimensi yang mana memperlihatkan reka letak display case dan bahan-bahan yang ingin dipakai untuk mempamerkan bahan-bahan daripada pameran Jepun tersebut. Supaya nanti dapat dilihat di mana mula dan akhirnya pameran tersebut. Semasa dia dijalankan. Baik, itu adalah pengongsian bersama Ola untuk pagi ini. Satu wawancara secara virtual bagi segmen Muzium Kewarisanku. Pendekatan pameran
untuk muzium telah pun kita diperjelaskan mengenai pameran-pameran berkenaan, reka bentuk dan sebagainya, dan semoga bermanfaat pada habis kita. Dan satu hari nanti insyaAllah jika ada kesempatan dapat kita ni dapat saksikan bersama pameran-pameran berkenaan. Ada makna di sebalik pameran-pameran tersebut, reka bentuknya ya Tuan. Ya, jadi saranan Tuan dengan topik yang kita bawakan pada hari ini dalam segmen kita Muzium Kewarisanku, pendekatan pameran untuk muzium. Jadi mungkin ada saranan Tuan untuk penonton kita. Silakan. Pada masa ini saranan saya adalah disebabkan oleh COVID-19, para pengunjung tidak dapat melawat ke muzium-muzium secara fizikal, tetapi disarankan jika ada pelawat ingin memahami dan mendalami lagi berkenaan dengan bahan-bahan pameran yang dipamerkan di Jabatan Muzium-Muzium, bolehlah melayari website kami, website muzium, www.museum.gov.bn, untuk melihat lagi bahan-bahan melalui e-pameran, e-museum dan lain-lain yang ada dalam website tersebut. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan dalam sama-sama menerangkan mengenai segmen yang kita bawakan, Muzium Kewarisan Pendekatan Pameran untuk Muzium bersama Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hanif Haji Norawi. Jadi sampai kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, demikian tadi ada penonton kita ni sudah mengikuti wawancara secara virtual yang kita bawakan, salah satu pengisian dan juga maklumat kepada kita, panduan kepada kita, dan juga banyak sebetulnya informasi yang ingin kita kongsikan bersama. Kalau tadi kita menyentuh mengenai RTB Go, pada esok akan ada berwajah baru. Berwajah baru yang sempat kita kongsikan. Tapi yang ingin kita kongsikan di sini mengenai Nostalgia Weekend. Ahad 10 Oktober 2021. Kita akan melihat apakah antara rancangan-rancangan yang dapat disaksikan lagi. Namun sebelum itu, untuk hari ini ada juga Tuan, di mana hari ini hari Sabtu 9 Oktober 2021, yang mana yang pertama pada pukul 9 hingga pukul 9.30 pagi, dokumentari penukaran nama bandar Brunei ke Bandar Seri Begawan. Seterusnya iaitu dokumentari 25 tahun perkhidmatan Radio Brunei, yang mana bermula pada pukul 9.30 pagi, dan dokumentari atau dokumentari di Sebalik Kaca TV pada tahun 1990. 11 pagi hingga 11.30 pagi kita ada drama Siapa Basar tahun 90-an. Pernah melihat, pernah mendengar ni drama ni? Pernah. Atau ada berlakon? Anda ada berlakon ni waktu ni. Belum lagi tahun 90-an, saya mula berlakon pada tahun 1998. Saya lama lagi tu. Okey. 2 petang hingga 2.45 petang, dan kita ada drama Kudil tahun era 90-an, 2.45 petang hingga 3.45 petang. Dan selepas itu adanya drama-drama lain menyusul, iaitu Sindir-Sindir Sayang yang pada tahun 1965, episod kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Itulah antara pengisian kita. Ya, anda boleh saksikan di RTB Go Live. Baik, kita akan berehat seketika tu. Terus bersama kami di Rampai Pagi.